Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detektif Conan. Dalam video kita pada hari ini, saya akan membincangkan tentang Conan Edogawa and Akai Suichi Full Pen and Teller. Tak ada lah. Bukan Pen and Teller Full Earth tu cerita yang magic-magic tu kan. Dalam video kita pada hari ini, saya akan menerangkan tentang Conan Edogawa and Akai Suichi Full The Black Organization once again. Iaitu Conan Edogawa dan Akai Suichi menipu The Black Organization sekali lagi. Kalau sebelum ni kita tahu The Black Organization ni dah pernah kena tipu dengan Conan dan Akai Suichi ni dalam kematian Akai Suichi yang dipalsukan. So kalau korang tak tengok lagi video saya pasal Akai Suichi kematian yang dipalsukan tu, korang boleh tekan kat atas ni untuk korang tengok. Kali ni sekali lagi The Black Organization ni terkonor dengan Conan Edogawa dan Akai Suichi, dan dalam kali ni punya kes pula kematian yang dipalsukan adalah kematian Andrew Camel. Macam mana yang korang tahu kan, saya dah tanya dekat korang dalam hari Rabu itu. Saya buat community post untuk tanya korang. Bukan hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa saya tanya korang, bilakah hari yang korang nak saya bincangkan tentang tajuk kali ni lah, dan ramai yang mengundi hari Khamis. So saya pun berusaha lah untuk mengupload video ini pada hari Khamis. Ada juga yang tanya saya, kenapa tak upload hari Rabu kan, ataupun kenapa tak buat video tiap-tiap hari je. Sebenarnya kalau ikutkan hati, saya pun nak buat video tiap-tiap hari juga, tapi disebabkan oleh kekangan masa dan beberapa faktor. Contohnya macam sebelum saya buat video, saya kena buat research dululah. Saya kena kaji dan memahami dengan orang kata dengan lebih kemah lagi, dengan lebih mantapkan sikit fahaman tu supaya saya dapat menyajikan yang terbaik kepada korang, baru saya boleh buat video kan. Kalau tak, rasa macam tak best juga nak buat video kalau kita pun tak faham apa yang kita nak sampaikan. So saya kena mantapkan dulu. Bak kata Nabil Hamka tu, mantap mantul asyap. Macam tu bak kata Nabil Hamka tu kan. So baru kita boleh sajikan kepada korang. Sebab itulah saya sangat-sangat appreciate korang yang sudi untuk menonton video saya dan sudi untuk like dan share video saya dekat kawan-kawan korang. Bagi mereka yang belum subscribe pula, kalau tekan butang subscribe tu, lagi-lagi lah saya appreciate. Sebabnya saya rasa macam usaha saya untuk menyajikan yang terbaik untuk korang tu telah pun paid off, ataupun orang kata berbaloi lah apa yang saya hasilkan tu dengan orang yang menonton, like, share dan subscribe video saya. So pada mereka-mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah, dan pada mereka yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. So tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, yang mana saya yakin dan percaya ramai orang yang tertanya-tanya macam mana sebenarnya Andrew Camel ni boleh selamat, padahal dia dah kena tembak dengan Chianti dalam chapter yang ke-1065 kan. So kalau korang adalah salah seorang daripada mereka yang tertanya-tanya tu, jangan risau, sebab James Black dengan Jody Sensei dan semua anggota FBI sendiri tertanya-tanya macam mana Andrew Camel ni boleh pulang dalam keadaan One Piece, ataupun dalam keadaan yang selamat lah. Bukan One Piece yang Monkey D. Luffy tu. Ini maksud One Piece adalah maksud dalam keadaan yang selamat, sedangkan dia telah pun ditembak oleh Chianti daripada arah belakangnya. So dalam chapter yang ke-1066 baru kita dapat tengok bahawa Andrew Camel telah menerangkan kepada James Black yang dia sebenarnya telah pun mengikut arahan daripada Akai Suichi yang mengarahkan dia untuk melekatkan badan dia di bahagian belakang ini dengan kopi paper yang terdapat dalam kedai kopi yang dia pergi pada chapter yang ke-1065. Sebab tu kalau korang perasan dalam chapter yang ke-1065 punya review itu, saya ada mention tentang Akai Suichi tanya Andrew Camel pasal satu mesin fotokopi. Tujuan Akai Suichi menanyakan hal tersebut adalah untuk mendapatkan kertas tu lah kan, supaya Andrew Camel dapat melekatkan 2 pek kertas fotokopi itu di bahagian belakang badannya. Sebab itulah masa tu Akai Suichi tanya ada tak tape dengan mesin fotokopi dekat dalam kedai kopi tersebut, dan telah terjawablah soalan kenapa Akai Suichi bertanyakan soalan demikian. Maka Andrew Camel menerangkan bahawa dia telah pun melekatkan 2 pek kertas tersebut di bahagian badannya dengan menggunakan tape, dan telah pun menghasilkan satu bulletproof vest yang telah pun menyelamatkan dia daripada kesan tembakan yang dilepaskan oleh Chianti. Sebab itulah kenapa walaupun dia kena tembak pada bahagian belakang dia, tetapi dia tidak pun mati, sedangkan Chianti telah pun target pada arah jantung dia. Ternyata jawapannya adalah kerana lapisan-lapisan kertas tersebutlah yang telah pun mengurangkan impact projectile motion daripada senapang milik Chianti yang telah pun ditembak ke arah Andrew Camel. Sebab itulah dia berjaya untuk selamat.
Dan kalau korang tertanya-tanya jugalah, logik ke 2 pek kertas ni mampu untuk menahan peluru yang ditembak oleh satu senapang kan? Jawapannya adalah ya, logik. Sebab saya pun sebelum saya nak buat video ni, saya ada buat research juga kan. Sebab saya takut nanti mungkin ada korang yang curious dan tertanya-tanya, logik ke benda ni kan? So setelah saya melakukan sedikit kajian dan membaca, saya dapati bahawa dulu pada tahun 2018 punya artikel saya baca di mana di Panama Dance, bukan Panama Dance tu. Di Panama, di tempat yang bernama Panama, dalam artikel tersebut diceritakan bahawa 4 orang polis pernah melakukan kajian dengan menggunakan buku teks untuk menahan kesan tembakan daripada peluru, untuk mengkaji sama ada buku teks mampu ke tak nak tahan kesan peluru ni lah. Sebabnya tujuan mereka buat ujian tu adalah untuk keselamatan penduduk di situ. Mungkin dia nak tahulah berapa banyak kertas ataupun buku teks yang diperlukan untuk menghentikan peluru tu. Dan kesan daripada ujian tersebut, akhirnya mereka mendapati bahawa 2 buku teks diperlukan untuk menghentikan tembakan daripada satu pistol tangan, daripada satu handgun pada jarak yang dekat, dan 3 buah buku teks dapat menghentikan tembakan peluru daripada senapang semi automatic MR15 ataupun MR15, tak silap saya. Saya akan masukkan jugalah artikel tu nanti dekat sini supaya sepintas lalu korang dapat tengoklah bahawa kesan daripada 3 buku teks dapat menghentikan satu peluru tembakan senapang semi automatic MR15 yang saya dah sebutkan sebentar tadi. So jawapan bagi soalan korang, logik ke tak 2 pek kertas mampu menahan peluru tu, pada pendapat saya sendiri logik lah. Lagipun Chianti menembak Andrew Cameron daripada satu jarak yang agak jauh, bukannya terlalu dekat kan, sebab diorang berada di sebalik pagar kat sini dan Andrew Cameron pula berada di hujung jambatan di Pulau Umizaru tersebut. Dan kemudiannya ada lagi satu soalan pula yang ditanyakan oleh Jody Sensei dalam chapter 1066 ni. Jody Sensei kata kalau pasal peluru daripada belakang tu, betul lah dia terselamat disebabkan oleh kertas tu, tapi dekat baju Andrew Cameron ni, bahagian belakang pun berlubang, bahagian depan pun berlubang. Lubang bahagian depan ni macam mana pula kan? Sebab kalau kita tengok dalam panel yang Andrew Cameron kena tembak tu pun, belakang badan dia pun berdarah, depan belakang dia pun berdarah kan? Dan even dia punya mulut pun terkeluar muntah darah sekali. Pasal mulut tu Andrew Cameron kata dia termuntah darah tu sebab impact daripada tembakan yang berlaku kat belakang badan dia tu lah. Walaupun dia dah pakai vest tu, tapi kesannya menyebabkan dia termuntah dan rasa seolah-olah dia betul-betul kena tembak. Tapi peluru tu tidak menembus badan dia. Kalau pasal bahagian depan baju dia yang berlubang tu pula, Akai Suichi telah menjawab soalan tersebut dengan mengatakan bahawa itu Akai Suichi sendiri yang tembak. Explanation pasal part ni memang yang paling padu lah. Saya rasa memang paling mantap lah dalam chapter 1066 ni. Sebab kita sendiri pun tak sangka kan. Patutlah dalam chapter yang ke 1065 hari tu Conan Edogawa bagi arahan dekat Akai Suichi untuk tambah lagi 1 degree pada panel kedua terakhir. Rupa-rupanya bahagian depan Andrew Cameron tu Akai Suichi sendiri yang tembak. Dan Akai Suichi menyambungkan lagi bahawa Akai Suichi senang untuk target dia punya bahagian depan sebab Akai Suichi dah arahkan untuk letak flashlight berbentuk pen yang dia ada bersama-sama dia kan. Kalau korang tengok chapter 1065 sebelum ni, Andrew Cameron ada mention yang dia ada satu flashlight berbentuk pen, dan Akai Suichi kata sebabkan flashlight yang berbentuk pen itulah Akai Suichi dapat target daripada jarak sejauh 1334.2 yard ataupun 1334.2 ela. Sebab itulah Akai Suichi dapat tembak dengan senang. Dan kemudiannya Conan Edogawa menerangkan bahawa sebenarnya bersama-sama dengan Andrew Cameron tu, dia ada bawa satu topi yang telah pun diinovasi milik Profesor Agasa. Yang mana kalau korang ingat lagi dalam chapter review yang ke 1062, saya kata kat korang kena fokus part ni masa Andrew Cameron dapat topi daripada Akai Suichi. Sebab dalam penerangan trik inilah topi tersebut telah pun menjadi satu faktor utama kenapa Andrew Cameron selamat. Sebabnya mengikut Conan Edogawa, topi tersebut adalah satu topi yang telah pun diinovasi oleh Profesor Agasa, yang mana sebenarnya di dalam topi itu telah pun terdapat darah palsu yang diisikan dalam topi tersebut. So Conan Edogawa telah pun mengarahkan Andrew Cameron untuk mengasingkan darah dalam topi tersebut kepada 2 beg. Satunya untuk letak di bahagian belakang dia dan satu lagi di bahagian depan badan dia. Jadi darah yang terpercik daripada bahagian belakang badan dia apabila ditembak oleh Chianti itu hanyalah darah palsu dalam beg tersebut, dan pada bahagian depan pula ditembak oleh Akai Suichi. Sebab itulah masa dia kena tembak tu ada darah pada bahagian belakang dan ada darah juga pada bahagian depan. Conan kata lagi dia suruh buat macam tu sebab memandangkan masa topi tu dah pun
tenggelam dalam laut, dia punya device yang diperlukan untuk mengeluarkan darah tu dah pun rosak. So Conan pun suruh asingkan awal-awal lah dalam beg supaya dapat menjayakan misi ataupun helah untuk menipu The Black Organisation tersebut. So sebab itulah kita tahu kenapa sebenarnya Andrew Cameron ni nampak macam betul-betul telah ditembak oleh The Black Organisation. Rupa-rupanya Chianti hanyalah tembak daripada bahagian belakang badan Andrew Cameron sahaja, dan pada bahagian depannya pula adalah Akai Suichi. Yang menariknya pasal part ini adalah timing untuk Akai Suichi menembak pada bahagian depan Andrew Cameron tu sangat-sangat tepat dengan timing tembakan Chianti. So maknanya pada saat belakang badan dia punya darah tu terpecik, bahagian depan juga terpecik sama. Maka berjayalah helah tersebut. Kemudiannya James Black adalah juga tanya kan, mungkin ada juga korang yang tertanya macam James Black, kenapa Akai tak tembak terus Andrew Cameron awal-awal, sedangkan kalau Akai tembak Andrew Cameron awal-awal dan nampak badan Andrew Cameron berdarah, mungkin The Black Organisation pun tinggalkan Andrew Cameron dekat situ kan. Tapi Yusaku Kudo mengatakan bahawa tidak. Sebenarnya tujuan untuk The Black Organisation berundur ataupun meninggalkan Andrew Cameron adalah untuk memastikan yang Andrew Cameron dah mati sebenarnya. So kalaulah Akai Suichi tembak lebih awal, maka sudah tentu pada saat dan ketika itu macam-macam mana pun The Black Organisation ni akan menghampiri Andrew Cameron yang telah pun ditembak tu dan cuba untuk macam muka dia ke, atau cuba untuk buat apa-apa lah kan, atau cuba untuk membunuh dia dengan serta-merta sebab nak pastikan dia mati. Dan Yusaku Kudo juga menambahkan bahawa sebab kenapa The Black Organisation tu tidak menembak kepala Andrew Cameron adalah sebab dia orang nak cam siapa muka Andrew Cameron ni kan. Sebabnya sebelum ni kan Kon pernah kata yang dia cam muka Andrew Cameron tu kan. Dan kemudiannya Akai Suichi mengiyakan apa yang dikatakan oleh Yusaku Kudo dan menambahkan bahawa sebab kenapa dia suruh Andrew Cameron tutup pagar yang ada ke atas jabatan tersebut pula adalah supaya The Black Organisation tak aim kaki Andrew Cameron. Sebab kalau dah The Black Organisation tembak kaki Andrew Cameron, memang Akai Suichi tak boleh nak tolong apa-apa kan. So barulah kita tahu sebenarnya kenapa Andrew Cameron tutup pagar tu. Sebelum ni kita nampak macam kelakar juga kan, dia ingatkan pagar tu boleh halang dia daripada The Black Organisation. Tapi sebenarnya tujuan pagar tu ditutup adalah untuk menyelamatkan dia daripada ditembak pada bahagian kaki oleh The Black Organisation. Dan Yusaku Kudo juga menambahkan sekiranya lah Akai Suichi ni bertindak untuk menembak The Black Organisation pula, ianya akan menyebabkan satu peperangan tercetus lah di antara The Black Organisation dengan ahli fireboat yang akan sampai pada pulau tersebut. Yalah sebab dah kalau dia orang cedera, maknanya dia orang kena bertindak lah untuk selamatkan diri mereka macam-macam mana pun kan. Jadi menurut Yusaku Kudo, cara yang terbaik adalah seperti mana yang telah dilakukan oleh Akai Suichi. Sebab itulah kadang-kadang kita terfikir juga kan, kenapa Akai Suichi tak tembak je The Black Organisation? Tapi jawapannya adalah untuk mengelakkan daripada tercetusnya peperangan yang lebih besar antara mereka. Lagipun matlamat utama diorang adalah untuk menyelamatkan Andrew Cameron je, bukannya untuk mencetuskan peperangan pun. Kemudian Yusaku Kudo telah pun memujilah Akai Suichi dengan mengatakan bahawa, dan itu sudah semestinya satu expectation yang diperlukan terhadap Akai Suichi lah, dan tidak lagi orang kata tidak menjadi satu keraguan lah untuk Akai Suichi menghasilkan strategi tersebut. Tapi kemudiannya Akai Suichi dengan merendah diri mengatakan bahawa itu semua bukan rancangan dia, tapi rancangan budak kecil ini, sambil melihat ke arah Conan Edogawa. So dari situ kita tahulah bahawa sebenarnya rancangan untuk selamatkan Andrew Cameron ni adalah rancangan daripada Conan Edogawa. Tapi saya sendiri yakinlah Akai Suichi sengaja je cakap macam tu untuk nak puji Conan Edogawa dan untuk merendah diri kan. Kiranya sebenarnya ni rancangan mereka berdua lah, sambil-sambil dia naik kereta tu, sambil-sambil mereka merancang. Jadi itulah jawapan kepada persoalan yang bermain di fikiran kalian yang tertanya-tanya, macam mana Andrew Cameron boleh terselamat walaupun selepas ditembak oleh Chianti. Jadi saya harap korang berpuas hati dengan penyampaian saya dalam video kali ini, dan macam biasa kalau ada sebarang kekurangan saya minta maaf, dan sekiranya ada maklumat-maklumat menarik korang boleh je share dekat ruangan komen di bawah. Sedikit renungan sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini. Lihatlah pada anak kecil ataupun pada bayi yang sedang belajar untuk berjalan. Kita juga pernah berada di situ suatu ketika dahulu. Kita juga pernah belajar untuk berjalan. Yang menariknya, pada saat kita belajar untuk berjalan sebagai seorang bayi itu, kita tidak pernah berputus asa. Walau berapa banyak kali pun kita terjatuh, tersungkur dan tersembam, kita terus bangkit untuk melangkah dan belajar untuk berjalan. Akhirnya kita mampu untuk berlari dan melompat dengan setinggi-tinggi. Maka mengapa perlu pada hari ini, tatkala seluruh tenaga dan keupayaan sudah ada pada kaki kita untuk berjalan dan melangkah, mengapa perlu kita berputus asa? Walaupun mereka hanya sekadar bayi, namun belajarlah daripada mereka. Because the best lesson we learn from a baby is that even though they cry a lot, they never give up. So never lose the baby in yourself, my friends, and never give up. Teruskan langkahmu
kamu dan teruskan melangkah tanpa berhenti. Akhir kalam dari saya. Tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi